Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'buduka wa ana ala ahdika wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi wa fili fa innahu la astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pejuang-pejuang kebenaran, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salam doha, salam fitness kolbu yang ke-31, siri ke-31. Alhamdulillah, dah 10 bulan kita bersiaran, hampir setahun. Kita bersiaran setiap minggu insya-Allah. Jika tiada arah melintang, kita bersiaran setiap minggu insya-Allah. Alhamdulillah. Moga-moga kita semua Allah pilih untuk terus sentiasa berada duduk dalam suasana ilmu, tuan-tuan. Supaya Allah pilih kita untuk kita dapat kefahaman. Natijah kepada ilmu itu adalah kefahaman, insya-Allah. Dan kefahaman ini Allah pilih hanya kepada sesiapa yang Allah kendaki saja. Man kana yu'minu may yuridillahu bihi khairan. Kata Nabi SAW, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang Allah nak berikan dia kebaikan, maka Allah berikan dia kefahaman. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada pagi yang penuh barakah ni. Sound check dulu. Suara okey, visual okey. Sound check. Alhamdulillah, tadi saya tanya PKP boleh keluar ke Ustaz? Jogging boleh. Untuk jogging dan cycling boleh. Dan saya berada di kawasan rumah saya pun. Ini dalam kawasan perumahan ni. Ni private taman ni. Bukan orang luar punya masuk ni. Sini semua orang yang kawasan perumahan saja. Baik, insya-Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima kasih kepada yang memberi salam. Ya Tuan Haji Zainal, apa khabar Tuan Haji? Lama kita tak jumpa. Puan Umur Usama, Puan Ashikin, Mak Noh. Alhamdulillah, semua jelas. Dilsha, Kasih, Rosna binti Umar, Zubaidah Ahmad,
Zakia Hanim Ahmad Fauzi, Suryati, Puan Surati, Puan Siti Hajar Dahaman, Aini Abdullah, Mahizun Muhammad, alhamdulillah. Rina Zaizul, alhamdulillah. Haja Hafiza, Puan Yat Abdullah, alhamdulillah. Mana lagi saya sebut nama ni, mana yang naik tu kita sebut insya-Allah. Nur Afiyah, Nur Afiyah, insya-Allah. Okey semua, masya-Allah, masya-Allah. Rusma Isa, alhamdulillah. Nash Hamidun, waalaikumsalam. Ngahmun, Mawadah Sakinah, subhanallah. Nisa Ali, Selangor, Singapura, okey. Alhamdulillah. Mauda, masya-Allah, Terengganu clear. Floritas Abdul Majid, Mak Umi, Tuan Haji Nasir Ron Ori, alhamdulillah. Puan Nur Aini, Samad Amari, Nur Hayati, alhamdulillah. Baik, semua yang ada, Puan Atrah Ismail, Puan Kalsum, masya-Allah. Saya alhamdulillah. Terima kasih kepada semua. Rosmawati, masya-Allah. Najian Syafi'i. Untuk pengetahuan anda semua, anda subhanallah, page sini kan, saya betul-betul tidak ada buat apa-apa advertising punya konsep. Memang anda buat kerja dakwah. Tuan Muhammad Zulmi Osman, Bangah Sazani, insya-Allah. Anda buat kerja dakwah, Rosna binti Umar, sebab anda menyebarkan. Adilah Ayub Khan, Nurjani Yusof. Ya. Dan tak dapat apa-apa pun, tak dapat poin ke apa ke, tak ada. Yang penting dapat pahala. Puan Norita Hasan, ni pejuang-pejuang kebenaran ni. Pejuang-pejuang kebenaran. Puan Hanafi, Tuan Hanafi, insya-Allah. Ros Aziz, Ashikin Makno, alhamdulillah. Siti Zabidah Hasan, Rosmah Hashim, alhamdulillah. Azima. Ini anda yang sebarkan. Pak Su, Ramid, Abu Bakar, alhamdulillah. Syakira Ismail, alhamdulillah. Aswad Bakar. Memang Alina Abdullah, Nur Afti Basri, Muhammad Yusuf Latif, ya Tuan. Puan Rahmat Soni, Puan Rahman Lin, ya alhamdulillah. Evi Ita, insya-Allah khair. Puan Rahayu, alhamdulillah. Faza Fazilah, Siti Kuhara, masya-Allah. Tuan Abdul Azim, takbir, Allahu Akbar, masya-Allah. Apa khabar pagi anda ini? Di pagi PKP untuk siri Fitness Kolbu. Kali ini di musim PKP 2.0. Hari pertama kita bersiaran di waktu PKP ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anda sebarkan, ramai yang melihat ni. Anda sebarkan. Luas kebun Ustaz ni bukan kebun saya, ini taman. Taman di Denai Alam, masya-Allah. Ini taman private, duduk dalam. Masuk private ni kat dalam lah. Dia bukannya open kat luar. Tuan Syarhan Ali, sihat. Syikin, Puan Syikin, alhamdulillah. Hamzi Hamzah, Siti Asa Yahya, masya-Allah. Dan semua yang saya tak sempat sebut, dan yang sebut, saya doakan semua yang menonton pada pagi yang penuh barakah ni sentiasa berada dalam afiah wassalamah. Afiah wassalamah wal afwa wal afiah. Mendapat dalam keampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang paling penting, kolbu. Fitness kolbu. Kita nak bercerita tentang slot pagi ini. Kita nak bercerita tentang perkara-perkara yang akan boleh menyebabkan kolbu kita sakit. Ya, Puan Rashidah Arasid, Sarif Pardi, ya, terima kasih yang dah bersiaran. Puan Khairul Akmal, terima kasih. Saya sebut lagi, alhamdulillah. Semuanya insya-Allah yang menonton, saya doakan semuanya sentiasa berada di dalam rahmat Allah SWT. Selamat daripada segala keburukan, diletakkan dengan segala kebaikan, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Moga taman tu jadi saksi. Ya benar. Segala apa yang kita gunakan untuk jalan agama, dia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bantu sebarkan kepada ejen-ejen kebenaran. Bantu share. Walaupun Mark Zuckerberg ada nak stop share. Yelah, sebab dia ada limitation. Dia ada hard share. Sebab kita bukan marketing. Kita bukan profit punya orientation.
profit oriented. Kita adalah dakwah oriented. Dan saya sangat berjaga-jaga perkara itu, tak nak hilang pahala dakwah yang mana kita nak Allah yang tengok. Saya tak nak tengok manusia yang tengok. Saya nak Allah yang tengok. Jadi, tidak perlulah sekiranya saya beria-ia konon-konon nak menyebarkan dalam konteks marketing secara online ini, rupa-rupanya kita nak dikenali. Itu yang bahaya. Biar anda semua yang sebarkan, insya-Allah. Anda yang sebarkan, anda yang rasa manfaat, anda sebarkan. Jika anda rasa ini perkara ini bermanfaat, jika anda rasakan ini penting untuk diketahui oleh ramai orang, maka anda sebarkan. Ya, insya-Allah. Saya buat apa yang setakat saya buat, anda buat setakat mana yang Allah bagi anda buat. Ya, insya-Allah. Baik, pada pagi yang penuh barakah ni, ada satu topik yang penting tuan-tuan untuk kita bincangkan secara santai lah. Secara ilmiahnya kita akan bahas secara matan semua, kita bahas secara ada gambar rajah, diagram semua kan. Tetapi pagi ini secara santai, walaupun santai tapi insya-Allah kita cuba fokuskan kepada isi-isi penting supaya kita tidak terlepas apakah maksud dalam penyampaian kita. Baik. Pagi ini tajuk dia, kalau kita ada penyakit ini, kita akan lemah secara total. Tuan-tuan, sidang jemaah mata Allah Ta'ala. Take note bawah tu, penyakit yang menyebabkan kita lemah selemah-lemahnya. Kita dah jumpa, Nabi dah cakap dah penyakit ni. Kalau ada penyakit ni, dia akan melemahkan seluruh sistem kehidupan kita. Bukan sistem badan ya, kalau penyakit biologi lain lah. Even penyakit COVID ni tuan-tuan, setakat yang saya dimaklumkan dan saya baca, kompilasi ataupun dipanggil apa, simptom-simptom itu akan jadi padanya ada kompilasi penyakit. Yang sihat itu adalah yang tengok yang kena tu relax lagi kat dalam tu kan. Okey. Baik. Kenapa pula keluar tak boleh kongsi siaran? Tak tahu. Kena blok lah tu Tuan Ziman. Tak boleh nak kongsi kan? Ada setengah tu tak boleh nak kongsi. Tak tahu kenapa. Ini dah boleh dah ni. Maksudnya dia dah limitkan. Facebook dia dah limitkan. Wallahu alam. Jadi yang mana boleh kongsi, setengah boleh kongsi share ni, anda sharekan. Baik Baik. Apakah penyakit itu yang boleh melemahkan seluruh sistem kita? Penyakit ini adalah penyakit dengki dan permusuhan. Dengki dan permusuhan. Ini ada hadis Nabi. Dan dengki dan permusuhan ini berpunca daripada satu penyakit yang besar. Dinamakan wahnun. Wahnun. Kalau dengar cerita wahan, kat Wuhan, ni wahan. Wahnun. Daripada Sauban radhiyallahu an, Nabi sada mafhum hadis akan tibanya satu zaman yang mana umatku akan dikerumuni seperti makanan. Umatku akan dikerumuni seperti makanan. Kenapa penyakit dengki dan permusuhan ini menjalar dalam masyarakat? Dalam masyarakat. Kenapa, tuan-tuan? Kerana dia datang daripada satu nama penyakit ni adalah wahnun. Wahan. Ma huwal wahnun kata. Waktu itu Nabi cerita, tuan-tuan. Nabi cerita, Nabi bagi tahu kepada sahabat waktu itu, Nabi cakap, satu zaman nanti satu zaman, umatku akan dikerumuni seperti makanan. Tuan-tuan, penyakit makanan, yang kerumuni makanan ni Nabi bagi tamsil yang keadaannya cukup lemah. Keadaan kita yang cukup lemah. Sebab makanan ini dia tidak boleh respon. Makanan dia tidak boleh melawan. Makanan itu dia hanya boleh diperlakukan semahu-mahunya. Lalu kata Nabi, kenapa ya Rasul? Kenapa perkara ini berlaku? Adakah mereka ramah sedikit? Sahabat tanya. Maka Nabi kata tidak. Balhum kasir, maka mereka ramai, kata Nabi. Ramai. Tetapi seperti buih ketika banjir. Ni bau-bau ni kena banjir, tuan-tuan.
Bila kena banjir, Nabi bagi perumpamaan banjir. Banjir ni datang bersurut. Tidak tetap pendirian. Buih ramai umat Islam akhir zaman, tetapi dalamannya kosong. Nabi umpamakan kita seperti buih. Dahlah buih, kemudian banjir. Satu buih, kedua banjir. Buih ni dalam kosong. Dalam kosong, tuan-tuan. Dalam kosong. Tapi nampak berisi. Buih nampak penuh, bulat, cantik. Tapi dalam kosong. Satu. Kedua, Nabi nisbahkan banjir. Air mengalir. Kemana nak pergi-pergilah dia. Ke hulu, ke hilir. Maknanya di bawah arus. Hanyut di bawah arus. Dahlah kosong. Tapi hanyut pula tu. Dahlah kosong. Kemudian hanyut. Sahabat dengar keadaan ini. Sahabat cukup takut. Kenapa ya Rasul jadi seperti itu sampai tahap itu jadi? Kenapa ya Rasul? Sahabat dengar takut. Dikerumuni seperti makanan, rupanya kena penyakit. Nabi kata waktu itu Allah campakkan. Allah campakkan dalam hati umat-umat waktu itu, umat Islam waktu itu satu penyakit ini. Penyakit apa? Wahnun, cinta dunia. Wa karahiyatul maut, takutkan mati. Cinta dunia, takutkan mati. Kesan daripada penyakit ini, poin ataupun keadaan yang paling besar adalah Allah cabutkan ketakutan musuh. Musuh, tuan-tuan, tidak takut. Musuh tidak takut. Ya? Musuh tidak takut pada kita. Sebab kita tidak hebat ke? Tidak. Kita tidak ada teknologi? Tidak. Kita tidak ada harta? Ada. Jazirah Arab, harta banyak. Minyak banyak, tuan-tuan. Emas pun ada. Kalau kata kita negara-negara Islam tidak maju, Malaysia maju. Malaysia antara negara yang disebut-sebut, tuan-tuan. Teknologi ada, semua ada. Nak kata kita sedikit, kita ramai. Populasi umat Islam satu dunia sekarang ini hampir mencecah 2 bilion. 2 bilion. Bilion ramai, tuan-tuan, bukan sikit. Tetapi Allah cabutkan ketakutan. Ingat, antara faktor yang pertama, musuh tak takut kita. Tuan-tuan, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, saudara-saudari sekalian, muslimin muslimat, adik kakak, ibu ayah, abang-abang, semualah. Allah cabutkan. Ingat, Allah cabut rasa takut musuh pada kita. Musuh tak takut kita. Allahu Akbar. Musuh tak takut kita, tuan-tuan. Musuh tak takut ni, Allahu Akbar. Anda getak macam mana pun tak jadi. Getaklah macam mana pun tak jadi. Tunjuklah hebat macam mana pun tak jadi. Tak jadi. Jadi Allah cabutkan. Allah cabutkan rasa takut. Ini yang paling penting. Takut kita. Bila ada penyakit ini, Allah campakkan penyakit. Allah campakkan wahnun. Sebab tu kita kena berlindung dengan Allah. Allahnya masukkan. Sebab apa? Sebab kita dah cinta dunia. Dan takut nak tinggalkan dunia ataupun takut kehilangan, risiko. Kita takut kehilangan. Apa dia? Harta. Takut habis harta sehingga meninggalkan segala suruhannya. Takut habis harta sehingga buat perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Rasuah, mencuri, menipu, riba. Kerana takut habiskan harta, sanggup berbunuh-bunuh sesama kita. Kerana takut habiskan harta, sanggup bermusuh-musuh sesama ahli saudara. Kerana takut habiskan harta, sanggup meninggalkan sanak saudara, putus silaturahim. Kerana takut habiskan harta, duduk jauh daripada masyarakat yang memerlukan harta kita. Kita isolatekan diri kita. Kita tidak mahu dilihat senang sebab nanti orang meminta-minta pada kita. Terutamanya adik-beradik kita.
Kita tak suka orang pergunakan kita. Kita dah penat-penat berusaha untuk dunia, tiba-tiba orang senang-senang nak minta kat kita. Kita cukup takut orang minta kat kita. Kita berderau jantung kita, berderau kita punya hati. Nak pula suami minta duit kat isteri, berderau. Berderau jantung. Allah, aku baru nak nyimpan. Menyelit duit sana sini, sorok duit sana sini. Anak tipu mak, mak tipu anak. Tipu anak apa maksudnya? Tipulah. Meletakkan dunia. Suami tipu isteri, isteri tipu suami. Kan? Banyak tipu berlaku lah. Penipuan. Banyak skamer-skamer akhir zaman ni. Kadang-kadang orang kita juga, Melayu kita, orang Islam kita. Tipu voice, tipu apa? Bil. Banyak tipu tuan-tuan. Kemudian Nabi kata apa? Bila daripada wahnun itu, dengki pun datang. Penyakit dengki pun datang. Dengki ni tuan-tuan, dia ibarat api dalam sekam. Dalam hati ni, dia duduk dalam hati tuan-tuan. Dengki ni dia duduk dalam hati dan dia didorong oleh perasaan. Tipu sunat tak ada. Dalam Islam tak ada ajak tipu sunat. Tak ada. Ya. Tapi dipanggil bukan tipu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk mendamaikan dua saudara yang bergaduh. Muslihat dipanggil. Itu dibenarkan. Untuk mendamaikan dua saudara yang bergaduh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu dibenarkan. Baik. Jadi sedang memulakan Allah Ta'ala, dengki ni. Bila kata dengki ni tuan-tuan, helah. Ya, helah. Ya tuan sebab. Muslihat. Helah. Itu dibenarkan. Dengki ni, sebab apa? Cinta dunia. Cinta dunia ni, apa ciri cinta dunia? Cinta dunia, orang bercinta, dia asyik sebut-sebut je. Asyik-asyik sebut dunia. Asyik-asyik sebut dunia. Asyik-asyik sebut benda yang dia takut tadi. Kalau dia takut Allah, dia asyik-asyik sebut Allah. Asyik-asyik sebut Allah. Asyik-asyik sebut Rasulullah SAW. Asyik-asyik sebut pasal pahala. Asyik-asyik sebut pasal syurga, neraka. Penyakit ain ni, Puan Ramlah, itu kena penyakit orang dengki lah tu. Penyakit ain tu pandangan kedengkian lah. Kan sekarang kan kita guna Facebook, medium Facebook untuk tunjuk apa yang kita ada. Tayang sana, tayang sini. Dulu tak ada medium Facebook ni. Instagram. Ini yang berlaku. Macam mana kalau kita tersempit dalam kebenaran? Kebenaran tidak pernah tersepit. Tinggal lagi kita punya autoriti setakat mana. Kalau kita seorang isteri, nak tegur, nasihat je lah. Tak payah timbulkan pergaduhan. Ingat, orang yang bawa kebenaran, dia tidak timbulkan pergaduhan, dia tidak timbulkan perbalahan. Ingat. Berhujah ya, bergaduh tidak. Baik. Take note. Allah cabut takut. Allah cabut ketakutan musuh. Tulis tu. Itu paling penting tu. Allah cabut musuh tak takut kita. Muslim atau ialah bagi politik boleh ke ustaz. Apa saja yang membawa mudarat tidak boleh. Yang dibenarkan untuk mendamaikan. Ataupun yang melibatkan nyawa. Melibatkan nyawa. Tapi kalau sekadar untuk kepentingan jawatan, kedudukan, helah, itu tanggunglah. Dia boleh memudaratkan. Baik. Allah cabut musuh tak takut kita. Take note, musuh tak takut kita. Tak hormat, tak respect kita. Anak-anak, ibu-ibu, mak ayah, kenapa mak ayah dulu kita respect?
Kenapa seorang mak, anak-anak dulu respect. Kita bimbang mak sekarang, yang mana mentaliti duit, mentaliti kerja, anak-anak tak respect. Anak-anak tak respect, tuan-tuan. Mak ayahnya dalam hati ada cinta dunia. Allah cabut musuh ni, maksudnya musuh ni, tuan-tuan, musuh ni adalah apa? Anak isteri boleh jadi musuh ya. Musuh ni, pertama musuh yang utama, iblis. Iblis adalah musuh dan syaitan yang utama. Kedua, musuh-musuh Allah. Itu musuh. Yang ketiga, yang seterusnya adalah anak-anak keluarga kita. Ataupun dunia adalah musuh bagi orang beriman. Dunia ni musuh. Ancaman untuk kita. Bukan musuh, kita bermusuh. Tetapi, anak-anak, mak ayah, keluarga senang nak bermusuh. Kadang-kadang seorang anak tak respect mak sebab cinta dunia. Mak ni ada dalam hati, ada harta tanpa sedar. Mak-mak dulu ikhlas mendidik. Tak pegang duit. Minta maaf cakap. Mak-mak dulu. Tok nenek kita lah. Tok nyang kita mana ada harta. Tapi sikit dia punya nenek. Dia punya respect kita. Tok dulu pun kita takut. Tengok. Dengar kata. Bagi seorang suami pula, kadang-kadang lagi suami dia menggalakkan isteri ada harta pula. Tunggulah. Kita nampak macam ramai isteri kan. Tapi tak, isteri masing-masing ada harta. Masing-masing ada ni terbaru cerita No'man Hakim ni. Saya nak voicekan, itu satu contoh yang tidak betul. Isteri, 4 orang isteri. Masing-masing ada harta. Tunjukkan kemewahan. Ini ada butik, inilah itu, ini itu. Tapi ada 4 orang isteri. Masing-masing berkerjaya, berharta, berduit. Isteri tak respect. Anak tak respect mak ayah. Orang Cina ke, orang India ke, siapalah yang bukan Islam, non-Muslim, orang kafir. Mereka tak respect sebab dalam hati ada cinta dunia. Allah buat sini ya. Jangan main-main. Mak ayah sibuk cari duit. Mak ayah ni, terutama mak. Mak patut mendidik anak-anak. Dah mak sibuk cari duit, nak didik anak-anak apa? Ustaz, terpaksa lah Ustaz. Terpaksa ke atau memaksa? Ini hari kita ada gagak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Guru penyayang tak ada masalah Puan Rahayu. Tapi kalau guru mengajar sebab gaji, sebab pangkat, sebab dunia, tak jadi apa juga. Anak murid tak respect. Anak-anak murid tak respect guru-guru yang mengajar sebab harta, sebab pangkat. Ini hari ini ada satu ujian yang cukup dahsyat. Ujian harta duit. Mak takut anak. Takut dia lah sebab harta hilang ketakutan. Ustaz, kalau tak cinta dunia, kesianlah anak-anak waris kita. Itu bahasa batil tu. Sebab kita cinta dunia lah anak-anak jadi tunggang langgang ini hari. Sekarang puan, isu akhlak melambat-lambat sekarang ni. Salah laku akhlak jadi masalah. Kalau kita wariskan harta dekat anak-anak pun, kalau anak-anak ni jenis yang tunggang langgang, punggah, apa jadi kepada legasi kita? Kita nak anak-anak yang faham tentang prinsip kehidupan. Maknanya sekarang kita kena ubah mentaliti kita. Kita kena bangkit keluar daripada penyakit ini. Kita kena pastikan kita tidak terkesan dengan penyakit ini, tuan-tuan. Antara caranya adalah, dan cara yang paling utama untuk keluar daripada penyakit ini adalah, asal PKP je gagak pun ada. Iyalah, tahu tak apa. Suami, minta maaf cakap suami-suami yang bekerja. Anda akan jadi lemah kalau anda berharapkan isteri bekerja.
berharta. Bukan tak boleh, tapi bila ada harapan tu menyerap masuk, ini ramai kadang-kadang suami mengadu, tidak direspek, tidak dihormati. Suami susah tak jadi isu. Suami susah kerja cari duit, bompa pulas untuk keluarga. Tapi yang jadi masalahnya adalah kita berharap kepada harta. Kalau tak ada harta, keluarga kita merana. Malah saya ada jumpa setengah itu, dia tak nak kahwin dengan perempuan yang tak bekerja. Membebankan, dia kata. Tuan-tuan, dah datang satu mentaliti, orang lelaki tak nak berkahwin dengan orang perempuan yang tak ada kerja, yang tak ada duit. Bayangkan orang lelaki. Siapa yang didik generasi macam ni? Bayangkan kita ada anak perempuan, tuan-tuan. Anak perempuan kita ramai. Dia tak pandang anak-anak perempuan kita jika tak ada duit. Suami ni, generasi Y ni. Generasi, saya jumpa depan mata saya sendiri. Dia tak pandang, tuan-tuan. Dia kata susah nak sara isteri yang duduk rumah dia. Tak ada duit, payah. Seorang suami dah dididik untuk tidak bertanggungjawab. Bayangkan siapa punya didikan. Nampak. Jadi secara tak langsung, isteri pula tak nak suami yang tak bagi kerja. Dia nak cari suami yang boleh bagi kerja. Suami yang boleh bagi izin berniaga. Kalau suami tak bagi izin berniaga, tak sokong. Tuan-tuan, korup habis sistem rumah tangga kita, tuan-tuan. Saya cerita ni bukan sebab tak boleh ada duit. Tapi ceritanya sistem dah rosak. Protokol dah out. Habis, tuan-tuan. Tok Nyang kita dulu pun tak ada duit juga. Tok Nenek kita dulu tak ada duit juga. Harapkan tok saja. Adalah tanah berapa-berapa yang ada. Ya, pemimpin macam ni lah. Bermula pada rumah tangga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya ramai jumpa kadang-kadang isteri nak berhenti kerja, suami tak bagi. Isteri nak berhenti kerja, suami tak bagi. Tak boleh. Sekarang tak cukup. Abang nak bayar ni susah. Rumah nak bayar kereta. Abang susah lah. Nampak? Ada, ya, ini jumpa depan mata saya juga. Dia kahwin lagi sebab nak cari perempuan berharta pula. Sebab tu minta maaf cakap. Saya, yang pernah saya cakap satu statement, saya mengisytiharkan perang kepada wanita ni. Sebab saya tak nak jadi seorang lelaki yang berharap senang dengan harta seorang isteri. Tak boleh. Ini penyakit. Nanti kita akan ada dengki. Seorang isteri pula, dia ada harta. Saya jumpa banyak kes yang tanya kat saya, isteri berharta. Isteri berharta, tapi dia dengki tengok suami dia. Jangan main-main. Apa yang tak samanya? Nanzaha Yusof. Apa yang tak samanya? Sekarang banyak pakai duit. Persekitaran sekarang banyak pakai duit ke? Persekitaran dulu tak banyak pakai duit. Duit ni setiap zaman pakai. Siapa cakap tak banyak pakai duit? Soalnya berkat ke tidak duit itu? Nanzaha. Kita jangan manipulate fakta. Kita jangan manipulate kebenaran. Soalannya, kalau kita hidup zaman nanzaha, kalau kita duduk zaman dulu pun, tandas jamban luar rumah pun kita bising. Kalau kita hidup dapur kayu pun kita bising. Kita akan nampak macam susah benar. Tapi orang dulu okey. Angkat air kat perigi lah kot. Angkat air kat perigi. Angkat air kat sungai. Lagilah perlukan kebendaan. Sebab susah semua. Sekarang ni zaman kebendaan. Sepatutnya senanglah semua di hujung jari. Tapi zaman ni lah yang paling banyak menyusahkan pula. Susah hati. Zaman dulu tak ada benda, tak ada susah hati. Cuba kita duduk zaman dulu. Kita lah paling susah hati. Nak air sejuk. Kowe kuku tak ada.
Nak masak nasi, nak kena ada periuk TOEFL apa? Drip fry. Nak petik ais, nak yang 2 pintu. Apa yang tak samanya? Kita yang create benda tu. Kita yang terikut dengan arus kemodenan ini. Sampai kita terikut corak pemikiran. Sehingga kita nampaklah hidup ini sekarang berbeza dengan yang dulu. Sama dia, setiap zaman ada kesusahan. Apa yang beza? Oh, bayar yuran ustaz, mahal-mahal bayar yuran anak-anak. Ada je sekolah kerajaan. Ada je sekolah yang tak bayar yuran. Kenapa tak nak hantar kerajaan tak bayar? Takut apa? No quality. Orang dulu-dulu tak ada lagi sekolah swasta. Sistem swasta belum ada lagi dulu. Nak tak nak hantar hospital kerajaan, hantar sekolah kerajaan, jadi orang juga. Kita ni duduk sekolah kerajaan dulu, jadi orang juga. Minta maaf cakap. Sebab tu sekolah, saya ada sekolah. Saya sebut salah nak cas tu, saya cakap tak apalah buat masa sekarang. Siapa nak bayar, bayar. Tak nak bayar, tak apa, boleh bincang. Jangan namakan dulu zaman sekarang berbeza. Orang dulu pun susah juga. Orang dulu pun susah juga. Tapi dulu punya susah, ingat Allah. Tak ada nak buat perangai pelik-pelik. Orang dulu-dulu, perangai pelik-pelik tak ada, tuan-tuan. Tak ada nak senang-senang rogol orang, tak ada. Senang-senang jadi perempuan, laki jadi perempuan, tak ada. Sekarang, zaman tengok. Terang-terang pakai baju perempuan, laki. Allahu Akbar. Nampak tidak? Tu dia. Jadi penyakit tu, tuan-tuan, penyakit. Itu semua penyakit. Kita kena faham benda-benda macam tu, ya. Saya sempat apa? Jamban luar rumah. Kena ambil baldi. Kita malam-malam cari perut dekat kampung. Tak jadi nak keluar rumah tau. Allahu Akbar. Sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Mak-mak sekarang pun akan bercakap anak-anak sekarang macam mana. Sekarang susah ingat duit. Benar Tuan Hadri. Perempuan zaman sekarang kalau cerai, suami terus raya Hindu. Siap update dalam Facebook jadi janda. Innalillah. Allah. Orang dulu takut. Nampak tidak? Macam mana tobat atas dosa orang lain? Sedekahkan Fatihah pada dia. Istighfar. Sedekah Fatihah pada doakan dia, ya. Baik, jadi sedang jemaah muliakan Allah Ta'ala. Allah, orang dulu yakin dengan rezeki, tuan-tuan. Anak ramai. Tok Wan kita, Tok Nyang kita, Unyang kita, anak ramai. Tapi tak pernah mengeluh, tak cukup makan. Kita anak, ya Allah, 2 orang. Tak mengeluh. Kita yang pilih lifestyle kita. Lifestyle berharta. Lifestyle berharta. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah. Ya Cikgu Aida, orang dulu susah cari Allah tak? Orang sekarang juga susah cari air sinar. Baik, bagi semua yang menonton ni, kita nak faham penyakit ni jangan dibuat main. Penyakit berharap kepada kesenangan dunia ni satu penyakit yang sangat bahaya. Sebab apa kita punya quality performance kita drop? Kerana kita mengharapkan kesenangan dunia. Kalau mana anak-anak kita nak kerja memilih. Kalau tak nak kerja pula, nak berniaga supaya ada duit, nak senang. Berniaga sebab nak ada duit, boleh senang. Betul tidak? Orang berniaga, contohlah dia kata tak payah ambil SPM pun tak apa katanya. Dia dah minat nak berniaga. Kena pula ada setengah-setengah tu, dia bagi gambaran,
tak ada SPM, tak payah belajar universiti pun tak apa, saya boleh jadi jutawan. Tuan-tuan, mereka telah mendidik satu mentaliti berniaga sebab nak senang. Sebab nak duit. Tapi dalam mulut cakaplah sebab nak zakat, sebab nak sedekah. Tapi sebenarnya dia tak nak hidup susah. Bila dia tak nak hidup susah, dan dia tak nak bersusah-susah, Allah Akbar, dia akan tipu orang, tuan-tuan. Dia akan jual produk tipu. Sepatut harga murah, jual harga mahal. Dia tak ada kualiti, tak ada R&D, tak ada research and development punya konsep, tak ada piawai yang tinggi, tak ada. Ini bahaya. Berniaga kerana sunnah, kena solat awal waktu. Kalau berniaga kerana sunnah, solat awal waktu, jangan pandang duit. Nabi tak pandang duit, Nabi tak ajar buat duit. Nabi tak ajar sahabat buat duit. Nabi ajar sahabat untuk dapat syurga. Jangan main-main. Kalau berniaga kerana sunnah, sedekah yang paling besar adalah ahli perniagaan. Bukan sedekah sebab nak tax exemption. Bukan sedekah sebab nak lari cukai. Bukan sedekah sebab nak lebih banyak dapat masuk. Tapi sedekah sebab Allah bagi banyak kat dia. Dia akan kena keluar banyak. Saya teringat kata Datuk Syarani. Saya ulanglah saya cerita ni. Tok Guru kepada Datuk Syarani itulah arwah Ustaz Saha. Arwah Ustaz Saha dengan arwah Datuk Syarani. Arwah Ustaz Saha adalah Tok Guru ayah saya. Arwah Ustaz Saha ni, kalau dia kata kalau saya minta separuh harta Datuk Syarani ni dia boleh bagi. Dia tak berkira dengan ulama. Dia tak berkira dengan agama. Dia sanggup bagi jalan sehabisnya untuk agama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini ajar anak-anak nak senang. Allahu Akbar. Hati-hati tuan-tuan. Isteri-isteri tak sanggup susah. Kenapa isteri-isteri tak nak ada duit sendiri? Susah nanti terminta-minta dengan suami. Orang dulu-dulu tuan-tuan, romantik sebab dia minta dengan suami. Bang, saya nak beli ni bang. Bang, saya nak beli. Tok nek kita, tok nyang kita, romantik. Sebab apa? Minta dengan suami. Tapi orang pun cakap, sekarang Ustaz suami tak guna, tak boleh pakai, tak boleh harap suami. Suami tak boleh harap. Kalau suami tak boleh harap, habis lah. Habislah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Baik, jelas. Maknanya, kesimpulan untuk cinta dunia penyakit hati ni, dia akan membawa kepada satu penyakit tadi dengki. Dia bergantung kepada kesenangan dunia. Bila kata kita bergantung pada kesenangan dunia, mencari kesenangan, maka kita takkan jumpa ketenangan. Anak-anak kerja degree dan master untuk apa? Khabib man. Nak duit lah. Hati-hati. Kena tanyalah. Kamu nak belajar degree dengan master untuk apa? Untuk apa? Untuk duit? Kita perbetulkan niat anak-anak kita tu. Ajar dia untuk menundukkan nafsu. Baik, kesimpulan. Para suami kena ambil peranan ni. Saya terpaksa sebut benda ni. Suami kena take action. Suami kena tundukkan perasaan ini. Dengki, cinta dunia. Sebab tu suami kena berusaha berhabis baik. Mohon kepada Allah untuk memastikan ahlinya itu tidak cinta dunia. Menundukkan perasaan. Perasaan kerisauan yang takut kepada ketiadaan kebenaran. Takut bermula dengan suami isteri. Suami kena bagi jaminan kepada isteri tentang syurga. Jangan bagi jaminan tentang diri dia. Jangan bagi jaminan tentang harta. Kalau jaminan tentang harta, dia kena ada duit sendiri. Sebab dia tak terjamin dengan kita. Suami tak boleh harap. Tapi kalau dia yakin dengan syurga, dia yakin dengan pahala, dan dia yakin dengan Allah. Dia beramal dengan yakin, dia berdoa dengan yakin, dia yakin dengan Allah, itu maha memberi rezeki, insya-Allah keluarga ini akan bahagia. Didik isteri-isteri yang macam ni. Satu. Kedua, didik isteri yakin dengan Allah supaya kasih sayang tidak hilang.
jangan ajar isteri-isteri, ini pun isteri pun dengar sekali ni. Isteri-isteri jangan letakkan kena ada duit sendiri, takut suami kahwin lagi. Kena ada kerja sebab nanti kena cerai senang. Kena ada bisnes sendiri, payah nanti apa-apa jadi suami ni menggatal. Jangan. Ini ciri-ciri rumah tangga korak. Walaupun belum hancur lagi. Patutnya suami kena didik isteri. Wahai isteriku, kasih sayang itu milik Allah. Tak perlu nak beri kata-kata sampah, kata-kata pujangga, nak kena peluk berkali-kali, nak kena belai beria-ria, kena berhadiah-hadiah sampai nak gila. Tapi isteri tetap kemaruk nak lelaki je. Minta maaf cakap tu bahasa dia. Bahasa dia. Takut kita didik isteri kita takut kehilangan suami. Cinta suami melebihi cinta Allah dan Rasul. Kita memang keluar berdakwah, khuruj kita keluar berdakwah. Tapi isteri kita masih ada ketakutan dalam hati dia. Takut suami dia hilang kasih sayang. Takut rezeki tak cukup. Ini kena didik. Kena didik. Saya yakin benda ni perlu digerak kerja, digerak gempurkan tuan-tuan. Biarlah peringkat awal tu isteri menentang kita. Dia akan lawan. Tapi pastikan para suami buktikan cinta Allah itu. Jangan berganjak lah. Buktikan. Jangan berganjak. Tetapkan pendirian. Minta Allah Ta'ala bantu tetapkan hati. Menyayangi isteri seadanya. Ini tidak. Kadang-kadang isteri itu masih lagi ada ketakutan. Suami pula mendidik dengan penuh dengan nampak macam kelembutan. Nampak macam kita nak menjaga perasaan. Tetapi hati isteri masih belum dirawat sempurna. Itu yang dipanggil menjaga hati isteri. Tapi sebenarnya bukan menjaga hati isteri, menjaga perasaan isteri. Ni. Habis kuat, lalas sekali tak boleh nak cakap, bergaduh. Jangan. Para suami kena take note. Dan para isteri kena ambil perhatian perkara ini. Baik. Bila macam tu, kita akan tingkatkan kita punya performance. Masing-masing berkhidmat kerana Allah untuk tunjukkan kepada Allah. Untuk tunjukkan kita ni berkualiti di sisi Allah. Jangan tunjuk kualiti di sisi manusia. Ketakutan, ghaflah, betul, lalai. Inilah dia karahiyatul maut. Jangan takut. Yakin. Kalau anda dah bersuami, yakinlah Allah Ta'ala dah berikan. Tapi bekas suami saya suruh kerja. Inilah nama tadi saya cakap tadi. Dan isteri tak wajib taat. Tak wajib mengikuti. Bukan mentaati ni. Tak wajib mengikuti arahan itu. Sebab itu tak termasuk dalam syariat. Tak termasuk dalam suruhan agama. Agama tak suruh wanita bekerja. Tak ada suruhan yang qat'i. Dan isteri pula, jangan marah kalau anda bekerja, anda berniaga, suami tak tolong. Tak ada kewajipan suami nak tolong pun. Suami bukan tolong isteri untuk dapatkan harta dia, kemudian dengan harapan suami dapat harta sama. Ramai suami kena, mula-mula tak nak tolong. Lepas tu, kalah juga dengan harta. Sebab isteri berharta, Meniaga jadi. Lalas sekali jatuh juga. Yelah pentinglah kena ada duit. Awak meniaga jadilah produk awak bagus ya. Baguslah produk awak. Dah jadi penolong isteri. Menolong isteri ke sana ke sini. Minta maaf saya terpaksa cakap. Ramai suami terbalik. Menolong isteri. Terbalik. Sepatutnya isteri yang tolong suami. Memang niat dia meniaga nak tolong suami. Tapi lalas sekali suami yang tolong dia. Suami tolong promotkan. Suami tolong jualkan. Suami tolong ini, gini. Dengan alasan apa? Alah nanti dapat duit ke abang juga yang senang katanya. Abang juga. Habislah. Terbalik kod, terbalik kuah. Tolong terbalik. Patutnya isteri tolong promote suami.
Isteri kena tolong promote suami. Apa yang suami ada, tolong promotekan. Ini bisnes suami saya ni. Bukan bisnes saya. Tapi kebanyakan ni bisnes saya ni. Suami tolong-tolong. Ataupun dia sebut ni bisnes suami saya. Tapi saya yang kontrol semua. Sama je. Allahumma salli ala Muhammad. Anda nak berniaga boleh. Suami. Tapi tak ngam. Sebab suami isteri yang ngam saja. Isteri tolong promote suami. Lain macam tak ayat saya, isteri tolong promote suami. Promote lah suami. Suami saya bagus. Suami saya ni bagus. Dia TikTok kepimpinan hebat. Tapi biasa suami isteri yang condemn suami. Tak boleh pakai suami ni. Kau nak rasa bala dia, pergilah kongsi kahwin dengan laki aku. Kau nak tahu bala macam mana. Boleh dua-dua boleh Puan Fazilah. Tolong promote suami, tolong promote produk suami. Puan dua-dua boleh. Isteri tolong promote suami, tak boleh. Tak kena macam tu tuan-tuan. Develop one income in one house. Develop one income. Develop. Nah. Tapi ramai takut. Itulah. Dan promote tu tak payahlah bagi tahu pula pun. Promote ni pertahankan. Dah. Ada isteri jadi penaung. Isteri jadi penaung. Isteri jadi penaung. Tu dia. Isteri menaungi semua. Isteri ada kelebihan bercakap, suami ke belakang. Memang isteri ni kalau bagi lebih, semua dia nak lebih. Allahu Akbar. Baik, jadi berbalik kepada keutamaan kita lah tuan-tuan. Hidup kita seorang isteri, suami dia kerja sebagai driver. Allahu Akbar. Seorang isteri kalau tahu anda kena berurusan dengan siapa, anda kena berurusan dengan suami saja. Sebab suamilah jalan menuju syurga anda. Suami, anda kena berurusan dengan ahli keluarga. Jangan jauh dengan keluarga ni sebenarnya seorang suami. Anda tidak boleh jadi asbab cari duit, cari harta, jauh dengan keluarga. Tak boleh. Nabi SAW tak jauh dengan keluarga. Nabi SAW close, rapat dengan keluarga. Sebab apa? Nak memastikan isteri-isterinya berada di dalam in good condition. Kalau jauh kita tak tahu. Kalau kita tak boleh dengar luahan, kita tak dengar, kita tak sensitif dengan kata-kata isteri, pikiran isteri, pandangan, maka dia akan jadi rosak. Jadi suami kena close up dengan isteri. Satu. Dan dia kena ada masa dengan yang baik dengan mak ayah dia. Itu mesti. Kalau tak boleh hari-hari, kurang-kurang seminggu sekali. Kalau tak boleh seminggu sekali, setiap masa. Dia tak boleh, kena cari jalan lah. Kena cari jalan. Tak boleh bagi alasan lah. Ya? Bina balik hubungan itu. Kita tak nak ada penyakit ni. Penyakit ni tak boleh. Jaga taat, jaga khidmat, jaga solat, jaga aurat. Itu dia, jaga salawat. Penasihat pada suami je. Ya Tun Salihah, betul. Jadi penasihat kepada suami, bukan punah sihat kepada suami. Isteri-isteri jangan jadi punah sihat kepada suami. Apalah abang ni? Apalah abang ni? Benda macam ni pun abang tak boleh nak settle. Jangan downgrade, jangan condemn. Bagi satu cadangan yang membina kepada seorang suami. Abang kena buat macam ni. Abang bukan tak mampu, tapi Allah tak mampukan abang lagi. Dan saya cadangkan, saya sebagai penasihat tetap abang, saya mencadangkan supaya abang meningkatkan profil abang, supaya abang menjadi seorang suami yang lebih berkualiti, bang. Saya yakin abang boleh jadi suami yang berkualiti, berjiwa besar, seorang pemimpin yang hebat demi untuk keluarga kita, bang. Pakak anak-anak sokong. Sokong Abi, sokong. Macam tu. Ini bukan. Sampai bila abang nak jadi macam ni? Itu persoal. Malah jadi pengarah lah tu. Abang kena macam ni. Oh, mengarah. Pengarah besar.
Dekat rumah jadi raja. Salah, jangan. Ustaz, suami kena kerja jauh tapi emak suami duduk dengan isteri. Bila okey, baguslah. Baguslah. Okey. Mana-mana isteri yang berkhidmat dengan suami, maka berlapan dada lah. Undi tak percaya. Rampas kuasa. Allah Akbar. Jangan jauh dengan ahli keluarga. Jangan jauh dengan ahli keluarga. Ni akhir zaman ni. Jangan jauh dengan ahli keluarga. Suami-suami jangan jauh dengan mak ayah. Dekat-dekat. Rapat. Zaman sekarang ni, kalau anda boleh mohon kepada Allah Ta'ala, restructure, reschedule, reform, biar dekat. Dekat dengan punca kuasa. Allah dan mak ayah. Mak ayah ni, Allah submit punca kuasa. Isteri rapat dengan suami balik. Rapat. Kalau Ustaz tak boleh rapat, Ustaz. Sebab isteri saya ada banyak, suami saya banyak isteri. Rapatkan hati. Bukan melekat. Rapatkan hati. Jangan jauh hati. Jangan jauh hati dengan suami, tak boleh. Okay, kita betulkan ni dulu tuan-tuan, insya-Allah. Allah akan perbetulkan semua perkara. Itulah dia, jangan ada. Tapi suruh saya simpan duit, Ustaz. Ulas sikit. Allah. Simpan duit untuk apa? Kalau nak simpan, tentukan simpanan itu untuk apa. Itu saja. Nasihatkan suami. Jangan simpan untuk jaminan rezeki. Bang, rezeki kita Allah dah jamin. Simpan untuk sesuatu keperluan, tak apa. Kalau dah berpisah, perlu minta maaf ke Ustaz. Sebab mulut cakap macam apa yang Ustaz cakap tu. Minta maaf. Jangan main-main. Minta maaf dan bertaubat banyak-banyak kepada Allah. Sebab Allah juga akan tanya apa salah laku kita yang sebelum. Hati-hati ya. Bagi yang dah berpisah, Allah takdirkan bercerai. Itu takdir yang Allah tak nak kita bercerai. Tapi mungkin salah laku kita. Salah satu pihak. Tak sama isteri atau suami. Dua-dua. Jadi cara yang terbaik, minta maaf dan minta ampun dengan Allah. Sebab kita tak nak jadi fail yang bertimbun. Kita tak nak fail yang dibuka kembali. Oh, dulu awak tak pernah ni. Allah akan baca rekod-rekod terdahulu. Jadi bila kita minta ampun, maka selesaikan. Dan buktikan perubahan itu dengan sekiranya Allah beri peluang kahwin lagi, buktikan jadi suami yang terbaik, sebaiknya, ataupun isteri yang sebaiknya. Kerana Allah. Buktikan. Ya Allah, aku dah berubah. Aku nak berubah. Kali ni aku tak nak ulang perangai-perangai dulu aku. Buktikan ya. Okey. Itu dia. Baik. Sidang jemaah muliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Itulah ada sikit sebanyak perbincangan kita. Ini nampak macam ringkas. Mudah perbincangan ini. Tapi percaya tidak, ini yang berlaku setiap hari sebenarnya. Yang mengganggu banyak kemajuan kualiti hidup kita. Ingat, sesiapa yang memandang remeh dengan penyakit-penyakit dalaman, sesiapa yang memandang remeh dengan hubungan-hubungan dalaman, seperti hubungan dengan isteri, hubungan dengan keluarga, hubungan mak ayah, hubungan luaran yang akan terganggu. Wallahi, percayalah. Allah tidak pernah mengingkari sunnatullahnya. Allah kata bermula dari dalam. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apabila dalaman kita diperkemas, diperbetulkan, maka barulah sistem masyarakat akan terbina sempurna. Ini Nabi pun dah bawa. Nabi cukup titik beratkan hubungan silaturahim ini. Iaitu sesama ahli keluarga. Hati-hati. Dan sistem kedengkian, penyakit kedengkian ini akan merosakkan sistem silaturahim ini. Yang lebih parah, dengki yang paling dekat. Dengki dengan mak, dengki dengan suami, dengki dengan isteri. Allahu Akbar. Ini kena hapuskan. Suami kena ambil action benda ni. Jangan biarkan ada sedikit pun perasaan ini. Kerana dia boleh membakar seluruh amalan kita tanpa sedar. Kerana dia melibatkan penyakit hati. Penyakit hati ni amalan boleh rosak. Fasik. Ya. Baik. Jadi sedang muliakan Allah Ta'ala. Dulu tak faham. Sekarang dah faham. Syukur Alhamdulillah Syikin. Puan Syikin. Yang penting makin faham.
Yang penting makin faham insya-Allah. Dan doalah kepada Allah banyak-banyak, ya Allah kurniakan makrifat-Mu, basirah-Mu, pimpin aku dengan cahaya-Mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah. Jadi saya kira cukup setakat tu dulu. Ya. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Mohon ampun, mohon maaf di atas segala keterlanjuran kata, terkasar kata, kurang bicara dalam penyampaian saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ini. Sehingga kita bertemu lagi pada siri malam ini insyaAllah. Sehingga bertemu lagi insyaAllah pada malam ini. Ingat saya akan bersiaran awal malam ini insyaAllah. 9.20 macam tu, 9 suku kita dah start live dah. InsyaAllah. Dan mudah-mudahan anda semua bersedia untuk malam ini dalam siri perbincangan kita seterusnya. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.